السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan rahmat, izin, inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla merezekikan untuk kita datang pada pagi ini meneruskan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi kepada kita, iaitu orang yang mendengar, man sami'a maqalati, sesiapa yang mendengar hadis perkataan aku, kata Nabi, fawa'aha, dia menghafalnya dan dia menyampaikannya kepada orang lain, maka Allah akan memberikan cahaya pada wajahnya. Mudah-mudahan apabila kita memulakan hari kita dengan mendengar perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan hadis yang diungkapkan dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan keberkatan. Kita bertabarruk, iaitu kita mengambil keberkatan daripada Nabi dengan kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka banyak benda boleh bertabarruk, boleh mengambil, mendapatkan keberkatan daripada Nabi ini dengan banyak perkara, kerana mereka hidup bersama dengan Nabi. Mereka boleh bertabarruk dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh menyentuh dan memegang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh berdamping, bersuhbah, bersahabat, berteman dan berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita melihat ada di kalangan para sahabat yang mengambil peluh, darah, kahak, air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih. Adapun kita yang telah tidak sempat bertemu dengan Nabi, untuk kita bertabarruk, untuk kita nak mengambil keberkatan daripada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar, peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin, kerana Nabi telah wafat meninggalkan kita. Sudah tidak wujud barang-barang peninggalan Nabi yang sahih, yang benar, yang tulen, yang dapat dibuktikan dengan betul
yang hanya ada dakwaan-dakwaan pihak tertentu yang mengatakan ini janggut Nabi, rambut Nabi, jubah Nabi dan sebagainya. Kesemua riwayat-riwayat itu tak dapat dipastikan kesahihannya dan ketulinannya. Ada dakwaan kata ini rambut Nabi, ada dakwaan kata ini jubah Nabi, janggut Nabi dan sebagainya. Serban Nabi, baju Nabi. Itu ialah dakwaan, satu kenyataan yang tak ada bukti. Adapun yang bukti yang jelas, yang dapat dipastikan kesahihannya, ketulinannya, keasliannya, yang betul-betul benar daripada Nabi, hadis, perkataan dia, ucapan dia, yang kita sebut qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni betul, yang ni dipastikan, disemak, ditentukan, diperiksa kesahihannya. Malangnya wujud di kalangan sebahagian, segelintir masyarakat kita, dia tidak teruja, dia tidak seronok dan bersemangat untuk mengambil, mendengar, menghafal, mencari hadis Nabi, tetapi dia lebih sibuk dan kalut mencari barang-barang yang kononnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perkara itu tak dapat dipastikan kesahihannya dan kebenarannya. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah merezekikan kepada kita mendengar hadis-hadis Nabi yang sahih, mempelajari hadis-hadis Nabi dan mengambil keberkatan dengan kita menghafal dan menyampaikan perkataan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang akan kita dengar dan bincangkan pada pagi ini sambungan daripada hadis minggu lepas ataupun hadis kuliah yang lepas, iaitu hadis tentang asabiyah. Kalau tuan-tuan masih ingat, tajuk yang terakhir kita bincangkan berdasarkan hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, iaitu bab Al-Asabiyah, yang mana satu orang dia tanya dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah aku mencintai sesuatu atau seseorang daripada kaumku, dia sayang bangsa dia, dia sayang kaum dia, adakah itu dinamakan asabiyah? Nabi kata, tak, la. Mencintai kaum, mencintai sesama bangsa, sayang sesama Arab, Melayu dan sebagainya, itu tidak dikira asabiyah. Tetapi asabiyah itu ialah menolong, membantu, membela, menyokong saudara kamu yang melakukan kezaliman. Maksudnya dia sokong yang jahat, yang zalim. Sebab apa dia sokong? Kerana geng dia. Yang tu asabiyah. Ini asabiyah. Kan? Dia ta'assub ni kadang-kadang dia pelik. Jadi saya kata kat tuan-tuan kan, dia satu penyakit yang pelik. Kan? Kita tengok sehari dua ni, masyarakat kita, dia mungkin benci atau dia mungkin ada satu hasad pada sebahagian pihak. Dia benda yang sama disebut oleh orang lain, dia marah atau dia tuduh benda tu tak betul. Benda yang sama juga disebut oleh pihak dia, dia tak kata apa. Dalam bahasa orang moden ni, dia krik-krik dia sengap sunyi. Yang ni asabiyah. Umpamanya
Bab larangan menghias kubur. Hias kubur. Sampai kita tengok kubur pun, nak kata kubur tak kubur, kek tak kek. Bubuh. Sabar makneka. Ini tasyabuh. Menyerupai amalan bukan Islam. Sebab itu kita tengok kubur para nabi, kubur para sahabat radhiyallahu anhum tidak dihias. Bahkan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i sangat membenci dan mengharamkan perbuatan menghias kubur. Tahu menghias kubur? Adapun tanam pokok, pacak pokok tu khilaf di kalangan para fuqaha berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam. Hadis apa? Isu pacak pokok. Tuan-tuan, hadis apa? Hadis Bukhari. Nabi SAW lalu di satu marra biqabrain. Nabi melintasi dua kubur. Nabi kata innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Nabi kata sesungguhnya mereka berdua yang berada di dalam kubur ini sedang diazab di dalamnya. Nabi kata dua orang yang duduk dalam kubur ni duduk kena seksa. Nabi tahu mana? Wahyu. Nabi lalu, Nabi kata mereka duduk kena seksa tu. Yang seorang tu yamshi bin namimah. Yang seorang tu kena pukul, kena azab. Sebab dia suka mengadu domba, melaga-lagakan orang, batu api. Dia cucuk sana, dia cucuk sini, dia mengacum sana, dia mengacum sini, orang berkelahi. Tuhan azab dia. Yang seorang lagi la yastatiru minal baul, dia tak basuh kencing, dia tak bersuci dengan elok, jadi dia azab. Nabi tak habaq lah siapa dia, malulah keluarga dia, malulah orang adik-beradik dia. Jadi Nabi kata innahuma sesungguhnya mereka berdua sedang diazab. Kemudian kata sahabat, Nabi mengambil pelepah tamar yang masih muda, yang masih basah hijau. Nabi pacak dua batang tu. Nabi kata mudah-mudahan selama mana pokok dan pelepah ini belum mati kering, duk hijau lagi, diringankan azab. Hadis itulah. Di kalangan para ulama, mereka telah berbeza pandangan tentang hadis ni kepada beberapa pendapat. Benda ni kita dah bincang lama dah, dan tuan-tuan yang ikut kelas kita tentu telah faham. Satu di kalangan para ulama kata perbuatan pacak pokok ni hanya dilakukan oleh Nabi berapa kali? Berapa kali tuan-tuan duduk mengaji? Lama tuan-tuan duduk mengaji, duduk dengar ni berapa kali Nabi pacak? Kes tu ya. The only one. Kes tu saja. Satu-satu tu saja. Depa tu saja akan kena balun. Depa tu saja akan kena balun. Banyak lagi lah. Dan tuan-tuan lama duk kenal ni, pak tuan-tuan ke adik-beradik tuan-tuan ke agak-agak kena balun ke tak? Dia kata kalau tengok ke pak aku ni tak padam pokok ni, mau kena buh balak. Faham tak maksud saya? Dia kata sakan hang tanam pokok besar, pokok ambuh kat kubur pak aku kenal lah pak aku, jemaat pun payah pi. Aku prepare siap-siap. Yang ni dia panggil khususiat. Khususiat apa makna? Khas. Hanya perbuatan pacak pokok ini ialah kekelebihan untuk sebab siapa yang tahu kata kena balun ke tak? Lalu-lalu kena dengar. Ada tak di kalangan para sahabat yang melakukan hal ini? Tak ada riwayat. Hanya Nabi. Sebab Nabi tahu. Benda gaib. Tak tahu lah kalau tuan-tuan tahu. Lalu kot kubur kawan tuan-tuan. Uish, akan kawan kita. Tu dia lah aku duk pesan lah. Ambil pokok baca.
Maka sebahagian ulama apabila mereka menghuraikan hadis ni, mereka menjelaskan hadis ni, mereka kata apa? Ini ialah perbuatan khususiat yang dikhaskan untuk Nabi. Di atas apa? Nabi mengetahui hal itu dan perkara ini hanya dilakukan oleh Nabi sekali. Banyaklah syarahan dia yang disebut oleh para ulama. Manakala yang kedua, mereka kata perbuatan ini juga boleh dilakukan oleh sesiapa selain daripada Nabi. Kenapa? Kerana mereka mengkiaskan kepada pokok tersebut berzikir, memohon keampunan, maka ia boleh meringankan azab si mati. Maka kalaulah ada orang pergi tanam pokok di kubur, tidaklah menjadi satu perkara yang salah, kerana di sana ada nas, walaupun perkara itu diperselisihi. Tuan-tuan nak tanam pokok kan, ambil pokok pergi tanam kat kubur tu, tak ada masalah. Kan? Kerana di sana ada keterangan. Tapi hias ni lain. Hias kubur lain. Tahu hias kubur? Buh lampu, buh hias kubur. Sekarang buh batu sungai, buat dekorasi. Buat decoration. Yang ni tuan-tuan, di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i dibenci perbuatan ni kerana dianggap melampau dan membazir. Dan tuan-tuan, kalau kita hias elok-elok, buat elok-elok pun, di bawah tu dia jadi macam mana? Di bawah tu dia jadi macam mana? Malaikat tengok, weh kubur elok nak tibai pun tak padan. Kubur elok macam mana pun dia bergantung kepada amal. Adalah siapa tak tahu jenis manusia macam tu, dia nak cari salah. Pilah tangkap gambar makam di Raja Arau, kononnya apa, makam di Raja Arau buat hiasan. Tuan-tuan bisa pi makam di Raja Arau? Makam di Raja Arau bisa pi? Yang depan Masjid Negeri. Makam di Raja Arau tu, tepi tu apa dia? Yang besar tu. Dinding dia, bukan makam. Makam di Raja Arau tu yang tepi tu dinding, bukan kubur tu. Tu dinding kompleks. Adapun dalam tu kubur yang menempatkan para raja negeri Perlis, pemerintah negeri Perlis, tidak ada binaan. Tuan-tuan boleh pergi tepi kubur tu, pergi tengok. Binaan tak ada. Tak ada binaan. Hanya ada batu nisan. Boleh pergi tengok. Tuan-tuan, tak nak kerja hari satu, sebelum nak pergi mana-mana, pergi lalu tengok. Tak ada. Dan Alhamdulillah, di negeri ini, kubur-kubur jawatankuasa masjid qaryah telah meletakkan papan tanda bahawa tidak boleh membina binaan apa? Kan ada. Tidak boleh membina binaan kekal. Kerana ini ialah harta wakaf. Setiap orang tak boleh ambil lebih pada kadar yang diperlukan. Cuma di sana, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia ada perbincangan sikit tentang kubur persendirian. Cuma di dalam negara ni tak ada lah kubur persendirian. Yang ada ialah kubur yang diwakafkan. Maka hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua dapat mencontohi dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Hadis ni panjang, dalam tu dia buat cerita panjang, kita cuma ambil poin dia, iaitu kata Nabi daripada Abu Ayyub, la yahillu, tidak halal untuk seorang muslim menghajar, yakni memulau atau memboikot akhahu, saudara muslimnya, fauqa, lebih daripada thalathin layalin, 3 hari 3 malam. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tidak halal untuk seorang muslim memboikot
memulau dan menghajar. Perkataan yang kita gunakan, boikot lah, pulau. Saudaranya, yakni tak bertegur siapa, tak bercakap, nilah pulau boikot. Lebih daripada 3 hari 3 malam. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis sahih riwayat Abu Dawud, man hajara akhahu, sesiapa yang memulau saudaranya, sanatan, selama 1 tahun. Nabi kata sesiapa yang memulaukan saudaranya selama setahun, fahuwa kasafakid damihi, dia seperti menumpahkan darah saudaranya. Dosanya seperti menumpahkan darah saudaranya. Siapa yang dia boikot sampai setahun, tak bertegur siapa, tak bercakap siapa, tak bertemu, tak bagi salam, tak jawab salam dan sebagainya, setahun, seperti menumpahkan darah saudaranya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub tadi, Nabi kata apa? Nabi kata, yang dikatakan apa dia ni, boikot tu, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yakni dia apabila bertemu dengan kawan dia, saudara dia, wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, mereka tidak bertentang muka, bagi muka, berpaling, bagi belakang, tak tengok, kan? Yang ni dia panggil boikot lah. Pasal tu Nabi kata la yatadabaru wa la yatadabaru, jangan saling belakang membelakangi, yakni dia bermasam muka, berpaling, tak bertegur siapa, kan? Panggil makan kenduri tak pi, apa lagi, bagi salam tak jawab, sakit tak pergi tengok. Faham tak? Faham mana? Lebih daripada 3 hari. Okey, baik. Walau bagaimanapun tuan-tuan, di sana ada hadis yang bercanggah pula. Dia kata berapa hari tadi? Berapa? 3 hari. Mari kita tengok hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, Nabi telah memboikot Ka'ab bin Malik selama lebih kurang 50 hari. Nabi boikot Ka'ab bin Malik yang tak pergi perang Tabuk 50 hari. Bukhari, Muslim. Tadi berapa hari? Yang ni 50. Dalam riwayat yang lain juga, Nabi pernah memboikot isterinya selama lebih kurang 29 hari, iaitu Nabi telah memboikot Hafsah. Nabi telah memboikot Hafsah selama lebih kurang 29 hari. Di atas adalah sedikit perkara yang dilakukan oleh Hafsah dan juga isteri dia, Aisyah radhiyallahu anha. Ni cerita perselisihan di antara Aisyah dan juga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa buat satu benda yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, lalu Nabi menghajar isteri-isteri baginda. Dalam riwayat menyebut selama 29 hari. Jadi dalam riwayat-riwayat ni menunjukkan apa? Ada yang 3 hari, ada yang 29 hari, ada yang 50 hari. Macam mana kita nak faham?
tuan-tuan? Ha? Apa dia? Okey. Boleh jugalah kita kata tak ada jumlah tentu kan? Okey. Apabila bertemu hadis-hadis yang seperti ini, para ulama menyatakan larangan tidak boleh boikot 3 hari di dalam urusan duniawi. Duniawiyah. Berkelahi kes dunia. Takat 3 hari ya. Jangan lebih. Kes dunia ni kes apa? Kes dunia. Tuan-tuan dapat tahu kata kawan tu pi breakfast tak ajak tuan-tuan. Atau pi haknya tak ajak tuan-tuan. Dia kata pi mana Cikgu Mi? Cikgu Mi pi Bandung. Tak habang kat aku tak mau berkawan dengan dia. Boleh tak kat 3 hari ya? Boleh 3 hari. Lepas tu kena bercakap balik. Pi masjid tak mau tengok. Mebal pasal orang tak ajak dia. Boleh mebal ni takat 3 hari. Ataupun bawa apa ni, Bang Nadri bawa petai tak bagi kat dia, bagi kat orang lain. Bagi pula depan dia. Ni aku ada petai sikit bagi kat hang ni, bagi. Dekat dia tak bagi. Apalah salah aku. Dia pun marahlah pasal tak bagi petai dekat dia. Dia pun boikot. Kes petai. Berapa hari? 3 hari. Lepas tu kena bercakap balik. Bukan payah kalau dia membayar kes petai, bagi petai. Elok. So kalau bab dunia, siapa yang lebih pada 3 hari, dosa. Tetapi sekiranya kita boikot pulau, tak mau bercakap, hajar dia di atas alasan syar'i yang berkaitan dengan agama, maka yang ni tidak ada tempoh sehingga dia bertaubat daripada perbuatan tersebut. Jadi kita kena tengok, kita boikot pulau tu atas apa. Kalau kita pulau dia di atas dunia, yang saya sebut tadi lah, contoh-contoh dunia lah, perselisihan kes dunia ni, maka yang tu tak boleh lebih pada 3 hari. Tapi kalau melibatkan bini kita buat benda, perbuatan yang melanggar hukum syarak, anak kita ada buat maksiat, ataupun ahli bid'ah, atau sesiapa sahaja yang melakukan perkara yang haram, melanggar titah perintah Allah Azza wa Jal, maka kita boleh boikot lebih pada 3 hari sehingga dia balik taat dan meninggalkan perbuatan yang salah itu. Boleh? Nampak? Kita duk habaq kat bini kita dah, duk larang bini kita, hang ni jangan duk pi buat benda tu. Adalah benda-benda yang salah, berdosa, dia buat juga. Maka kita pun menghajar dia. Ataupun dia buat perbuatan yang salah, yang berdosa, yang haram dan sebagainya, kita larang dia, maka kita hajar dia. Sehingga apa? Quran kata sehingga apa? Tuan-tuan boleh memulau isteri, meninggalkan tempat tidur. Sebahagian ulama kata hajrul jima', tidak bersama dengan dia, sehinggalah dia kembali taat. Nabi pulau, boikot Ka'ab bin Malik sebab tak pergi perang, sehinggalah Allah terima taubat dia. Dan selepas daripada itu, Nabi menerima semula Ka'ab bin Malik. Nampak? Jadi so kita boleh beza. Dapat? So tuan-tuan, apabila ada benda-benda yang tuan-tuan rasa benda tu melangkaui hukum syarak, tuan-tuan boleh bertindak. Tapi sebelum nak boikot, janganlah terus boikot. Ni apa pun duk kira tak mau bercakap. Duk kira tak mau bercakap. Boikot ni tak mau bercakap. Pok hang duk tak duk tak mau bercakap. Pok hang duk tak duk tak mau bercakap. Kan? Dia adalah peringkat-peringkat dia. Yang pertama, mau'izah an-nasihah. Bagi nasihat dulu. Ni ajak pun dak, tegur pun dak, terus boikot. Kan? Bukan MACD nak boikot. Kan? Ada orang kita ni dia boikot kalau dia bayar. Kalau orang belanja dia tak boikot. Kan? Dia kata aku tak makan meriah ni, boikot lah tu kan. Aku tak makan meriah ni. Lah aku baru nak belanja. Kalau hang belanja tak apa. Kan? Yang ni boikot lah ni. Tak apalah yang isu
boikot tu pulang pada tuan-tuan. Tapi saya nak ceritanya kalau syar'i apa dia? Tuan-tuan boleh tengok pada keadaan. Tapi sebelum peringkat boikot tu apa dia? Tegur dulu. Dia tengok Tok Imam dia ada buat silap, terus tak ada habaq apa, tak ada kata apa, terus boikot Tok Imam tu. Tak boleh. Pi bincang dulu, bagi tahu dulu, tegur dulu, nasihat dulu, bertemu dulu, bagi tahu Tok Imam ni saya tak berapa setuju dengan tiga benda ni. Dia dia tak puas hati dengan masjid tu, dia boikot masjid tu. Tak boleh. Dia pergi jumpa dulu, bagi tahu kat masjid tu. Tapi kalau nampak degil, berkeras, maka kita boleh ambil tindakan boikot. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak boikot ni kena tengok maslahat dan mafsadah. Maslahah dan mafsadah. Boleh tak? Ni kena timbang ni sebelum nak boikot ni. Katalah tuan-tuan nak boikot anak tuan-tuan, bini tuan-tuan, siapalah. Tuan-tuan kena timbang antara maslahah dengan mafsadah, baik dengan buruk. Maksudnya macam ni. Kalau tuan-tuan boikot, dia jadi kuih baik ke kuih buruk? Ni kena ambil kira. Sekali lagi tuan-tuan boikot, duk harap dia nak insaf, dia jadi lagi sakan. Mula kita duk ambil tahu, kita duk tegur, duk nasihat, duk ambil tahu, duk ambil berat, dia nampaklah nak jadi elok, tapi kita pun mebal, geram, tak larat ada apa, kita boikot dia syok. Biar pi, dia tak ambil tahu lagi, aku senang nak buat kerja ni. Maka tuan-tuan kena timbang juga. Apabila tuan-tuan boikot itu, kesan boikot itu menjadikan dia semakin baik, semakin sedar, semakin insaf, atau semakin dia seronok, yang tu tak boleh boikot. Pasal apa? Boikot kita itu menyebabkan dia jadi lagi rosak. Maka tindakan boikot tak boleh diambil. Sebab kadang-kadang ada orang, macam mana Pak duk tegur ni? Dia duk tegur lah dia tak heran aku nak balik pukul berapa pun dia boikot aku, lagi senang, lagi aku boleh buat. Yang ni jahanam. Maka kita nak kena ambil pertimbangan ni. Maslahah, tuan-tuan kena ambil kau. Kalau aku boikot, kadang-kadang ada orang bila pak dia boikot, bini dia boikot, laki dia boikot, dia jadi duk fikir, dia jadi rasa tak boleh duduk. Dia kata, apa salah saya? Kan, dia ambil tahu. Yang ni berkesan lah boikot kita tu. Betul tak? Faham? Ada tak kena tang mana ni, tak mau duk bercakap ni. Kan? Ada setengah orang, lelaki dia tak mau bercakap, bagus. Tak mau bercakap lagi, bagus. Kan? Aku pun tak heran. Jahanam. Dia kena tanya juga, ada saya tak kena tang mana ni. Kalau tak kena tang mana, jangan duk buat sengap lagu ni, habaq saya nak ubah. Yang ni berjaya. Yang ni kita kena ambil kira ni. Okey. Yang ketiga, so kita kena timbang tara nah. Kalau kata tindakan kita boikot, tak bercakap, buat sengap, memulaukan pihak tu menyebabkan dia menjadi baik, insaf, mendapat petunjuk dan sebagainya, maka ambil tindakan tu. Tapi kalau kita boikot tu menjadikan dia lagi teruk, sesat, hanyut dan sebagainya, jangan. Terus nasihat dan nasihat. Yang ketiga, kita apabila nak boikot ni kena tengoklah siapa yang kena boikot. Kadang-kadang kita, okey tengok. Bila Nabi boikot Ka'ab, semua orang boikot. Dan Ka'ab memang terkesan dengan tindakan tu. Lah ni tuan-tuan nak boikot, tuan-tuan kena fikir bagi habis tu. Sekali lagi tuan-tuan boikot, tuan-tuan duk berasa tuan-tuan yang pulau boikot orang. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan tu yang terboikot. Bahasa boleh faham? Pasal itu boikot ni dia kena kolektif. Dia kena sepakat. Kan? Contoh, satu orang duduklah satu tempat, banyak geng jahat. Dia boikot. Geng jahat tu yang boikot dia nak bukan dia. So boikot ni contohlah anak kita. Contoh anak kita lah, kita buat mudah contoh anak kita. Anak kita buat salah. Kita kena buat pakatan. Panggil bini kita, panggil anak-anak kita yang lain. Ni, lah ni adik empah ni dah buat silap. Kita kena boikot dia, boikot ramai-ramai. Jadi bila dia balik pun, dia jumpa kita buat sengap. Dia jumpa mak dia buat sengap, kakak dia buat sengap, abang dia buat sengap. Jadi dia rasa tertekan sehingga dia ambil tindakan apa salah dia. Okey. Tapi kalau pak boikot, mak full support.
hang tak payah duk kira dengan pok hang tu. Dia bukannya betul sangat, dia pun tak ketahuan mana. Jadi dalam rumah tu bukan pok dia yang boikot dia, depa yang boikot pok depa. Faham tak? Kadang-kadang dia, bila kita tak kuat, bila kita tak orang kata apa, tak menguasai kawasan, menguasai suasana keadaan tu, kita tak payah boikot lah. Lebih baik kita menggunakan dakwah, menggunakan apa, nasihat dan sebagainya. Dia kena tengok macam tu. Kadang-kadang kita rasa kita tak mau nak bercampur dengan depa tu boikot kita yang jadi terasing dan tak memberi apa-apa manfaat pada depa. Sebab itu para ulama kata bila kita nak boikot, kita kena tengok kita tu ramai ke sikit. Kan? Nampak? Baik, hadirin mukminin. Berikutnya kesimpulan yang kita boleh buat dalam hal ini, boikot pada keadaan tertentu diharuskan dan tak termasuk, sebahagian orang dia silap faham, menghajar, memulau, yakni tidak bertegur sapa, tidak menjawab salam, tidak menghadiri apa-apa jemputan. Di dalam hal ini tidak termasuk di dalam memutuskan silaturrahim jika dilakukan pada niat dan maksud yang betul. Maknanya dia kan, Nabi kata putus silaturahim tu kan, dia tak masuk dalam tajuk ni. Kerana boikot pada keadaan tertentu diharuskan. Sebab itu ada perintah untuk kita boikot isteri kita. Nasihat dia, tegur dia, lepas tu pukul dia kan. Kita ada pilihan dan memboikot dia, menghajar dia. Maka dalam hal ni tuan-tuan hadirin mukminin, boikot ni banyak cara lah. Seperti yang dibuat Nabi kepada Ka'ab tu. Dia bagi salam tak jawab. Dia tengok muka Nabi, Nabi bagi Nabi pusing paling belah lain. Dia nak pergi berurusan di tempat-tempat pun orang tak layan. Hatta isteri dia pun diarah meninggalkan dia. Sehingga dia rasa dunia ni sempit dan gelap. Dia naik duduk atas bumbu ni, kata habislah aku. Kan? Menyesal sungguh-sungguh. Dia menyesal betul-betul. Ketika itu datang berita gembira mengatakan Allah terima taubat dia. Berjayalah boikot tu, memberikan keinsafan dan pengajaran. Kan? Hadirin mukminin, mudah-mudahan hadis ni memberikan pencerahan kepada kita. Tapi dalam urusan dunia takat 3 hari. Pasal apa 3 hari? Bukan 5 hari, bukan seminggu. Pasal apa 3? Di kalangan ulama, pemilihan angka 3 hari tu kerana apa? Orang nak memban, nak hangat pun 3 hari ya. Kan? Orang nak angin pun 3 hari. Dan kebiasaan manusia 3 hari ni dia akan lupa, dia akan berubah, dia akan maafkanlah. Takat 3 hari, tuan-tuan kalau berkelahi apa-apa pun takat 3 hari ya. Pasal lepas pada 3 hari tu dia sejuk balik. Kadang-kadang orang ni tak ada 3 hari, 3 jam dia elok dah. Dia mebel-mebel kat tuan-tuan, hantar apa darian ke apa ke. Juk kan. Ajak pergi makan kola ke apa ke, tak ada 3. Dia tak, aku duk marah kat hang ni. Aku duk marah kat hang ni, jangan duk cakap dengan aku. Aku geram kat hang ni. Dia tak, aku ajak, ingat nak ajak pergi makan nasi tak? Bila bergurau apa? Tak sang duk geram kat aku. Banyak orang tuan-tuan, dia satu orang mari nak kahwin 2. Kita tanya ni bini pertama kalau tahu dia marah tak? Oi, marah lebih pada Israel Palestin ni. Lepas tu tak takut? Tak apa ustaz, tak apa. Saya tahu macam mana nak pelembut, nak persejuk kan. Beli kain batik 2 lek sejuk macam tu. Dia ada kunci-kunci nak pelembut ni. Kan? Ada macam-macam lah depa duk kongsi ni. Ada yang beli gelang, dia ingat dia bawa pergi kedai mah, sengap lah. Tapi yang tu kontah lah juga kan. Ada yang jenis bawa pergi padang besar pun cukup dah. Dia ingat. Dia teringat petang ni nak pergi padang besar, pergi setrika baju sengap. Jadi tuan-tuan kena tahu tang mana titik-titik kelemahan bini tuan-tuan ni untuk nak
mendamaikan balik. Boleh. Yang ni urusan dunia. Boleh, Mazri? Dia kena pandai lah kan. Okey. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, banyaklah faedah kita boleh ambil pada hadis ni apabila berlakunya percanggahan dan pertembungan di antara dua hadis, bagaimana para ulama menghuraikan bagaimana keadaan untuk kita faham hadis-hadis yang berikutnya. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah. Saya mengakhiri apa yang tuan-tuan dengar dengan saya memohon ampun kepada Allah untuk li walakum, untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.